Ya. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kita membantu mereka yang nak turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk, dan walaupun makan banyak masih lagi boleh turunkan berat badan. So, hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam mana kaedah cegah dan rawat tekanan darah tinggi supaya kita akan jadi lebih sihat dan mudah untuk melakukan amal ibadat. So, saya nak buat sedikit beberapa benda dulu untuk kita sharekan Facebook Live ni kepada mereka yang mana yang sepatutnya join. Okey, sekejap. Bagi saya masa sikit, saya nak sharekan dulu menalah ni kepada kita punya community. Kita ada beberapa community. Nama community itu adalah apa tu? Ni. Right. Okey. Mari kita semua, siapa dekat sini, apa khabar? Hai semua yang ada dekat dalam ni, apa khabar? Puan Mini Fazil sihat ke? Siapa yang ada dekat dalam Telegram Facebook Live ni? Okey. Sekejap. Kalau boleh, saya nak kita mulakan sesi ni selepas kita mempunyai viewers dalam Facebook Live ni seramai 10 orang. Sebelum tu boleh tak confirmkan dengan saya, jelas tak suara saya ni? Adakah suara saya jelas kedengaran ataupun perlukah saya untuk menjerit lagi? Supaya jelas. Waalaikumsalam, sihat, baru sihat dari rezeki, alhamdulillah. Yang paling penting sekali kita sihat dan kita enjoy dengan live yang kita ada sekarang. Jelas, alhamdulillah. Apa khabar Puan Azizun? Jelas, alhamdulillah. Yang dalam Facebook Live ni dengar tak? Jelas tak suara saya? Kalau jelas, boleh tak komen jelas? Boleh tak confirmkan dengan saya sekejap sebelum kita nak mulakan? Saya tak nak nanti bila dah saya pupang satu apa pun tak dengar macam mana tu kan. So, okay, saya nak letakkan dulu kita punya ni. Kita punya link segala benda untuk ni. Kita akan mulakan selepas kita punya ni. Kita punya viewers dalam Telegram channel dan Facebook Live ni seramai 10 orang minimum. Okay. Jelas tak suara saya? Jelas TikTok kata jelas. Facebook jelas tak suara? Apa khabar Kak Lin? Kak Lin dengar jelas ke suara saya? Kalau jelas boleh tak komen jelas? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kalau saya jauh macam ni jelas tak lagi suara saya? Okay, saya nak ikan sikit. Ya. Sebelum saya nak pergi lebih jauh, boleh tak saya nak tahu dekat sini, okay, siapa kat sini yang kenal mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi, yang bacaan tekanan darah dia 130 bacaan bawah dan 130 bacaan atas, 80 bacaan bawah. So kalau katakan kenal orang yang macam tu, so boleh tak share Facebook Live ni kepada mereka? Okay, share Facebook kepada mereka sebabkan kita nak pastikan semua orang dapat dengar. Kan? Kenal tak siapa yang ada masalah tekanan darah tinggi? Okey, saya nak sebagai introduction. Ya, saya nak buka sebenarnya papan putih ni. Saya nak bagi kita semua faham dulu tentang apakah maksud bacaan tekanan darah. Okey, apakah maksud bacaan tekanan darah supaya kita jelas faham dulu. Okey, hai Puan Ulun Kumang, waalaikumsalam Puan Cik Jamilah, alhamdulillah jelas. Okey, ini adalah whiteboard light. Okay, cantik. Boleh padamkan? Tak boleh padam, mati. Okay, saya nak lukis jantung kejap. Kalau lukisan saya tak cantik, jangan marah saya. Sebab saya bukan seorang pelukis profesional. Katakanlah jantung. Sepatilah cara jantung kan. So, dia ada 2 saluran masuk dan 2 saluran keluar. 2 injak masuk, 2 saluran masuk, 2 saluran keluar. So, saya nak lukis balik dengan penuh cantik sekali. Macam ni Okay. Jantung kita akan berdebuk dan ada darah yang akan masuk ke jantung dan keluar ke jantung. Clear Okay. Assalamualaikum Puan Siti Hanim. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Suzila. Jelas ke? Alhamdulillah. Ini adalah darah yang masuk. Ini adalah darah yang keluar. Faham In, out. So yang masuk ke sini, yang keluar ke sini. Bacaan tekanan darah, okay, bacaan tekanan darah
adalah bacaan berapakah bacaan tekanan darah yang keluar daripada sini. Itu adalah bacaan atas. Sistolik nama dia. Sistolik. Atau bacaan atas. Bacaan yang masuk kat sini adalah bacaan diastolik. Bacaan tekanan darah yang masuk ke jantung. That's why bacaan tekanan darah yang keluar daripada jantung dia tinggi. Sebabkan jantung dia pump dan sebabkan darah tu diambil dia dekat jantung ni, so bacaan tekanan darah dekat sini tinggi dan sini rendah sebabkan dia dah lalui pelbagai perjalanan daripada tangan, kaki, perut sampai dekat atas balik, so dia berpusing. That's why tekanan darah yang masuk ke jantung ni dia rendah sikit. So ada dua bacaan, bacaan atas, bacaan bawah. Bacaan atas adalah bacaan tekanan darah yang keluar daripada jantung. Bacaan tekanan darah yang masuk ni adalah bacaan tekanan darah yang bacaan bawah tu, diastolik. So far boleh faham tak saya punya penerangan? Mana semua orang tak nak tengok Facebook live saya ke? Sekarang saya tengok macam dah ramai je orang join Telegram channel ni. Saya tak tahu yang dalam Telegram channel sebenarnya nak join ke tidak ni. Sekejap, saya sound sikit dalam ni. Kata nak tengok Facebook live, kang tak sempat tengok live kang, marah. Ayo. Hello semua yang ada dekat sini dalam Telegram channel. Apa khabar semua? Kata nak join live. Apa cerita ni? Nasihat tak? Kan? Okay. So boleh faham tekanan darah, bacaan atas, bacaan bawah. Apakah signifikan dia? So kalau katakan kita ada satu bacaan. Bacaan normal 120, bawah 80. Ini adalah bacaan normal, bermaksud 120 tekanan darah yang keluar daripada jantung. 80 adalah bacaan tekanan darah yang masuk ke jantung. So ada dua bacaan. Let's say kita ada satu lagi bacaan 120 bawah 100. Apakah maksud? Apakah signifikan bacaan macam ni? Boleh tak komen kat saya? Siapa kat sini yang boleh teka? Kalau katakan bacaan atas normal, bacaan bawah tak normal, boleh tak fikir sikit? Apa maksud dia? Bacaan dia kan, hai, selamat malam Puan Mac. Bacaan dia, kalau katakan bacaan tekanan darah, bacaan sistolik, bacaan atas dia normal, bacaan bawah dia tinggi, besar kemungkinan saluran darah yang bersambung ke kaki semua ada sempit sikit, menyebabkan saluran darah yang masuk ke jantung ni dia macam tinggi sikit. Sebab apa? Sebab contohlah macam kita ada air pipe, okay? Air pipe yang kita tekan dia punya hujung dan dia keluar pancut lebih laju kan? Kan? Salam saya biasa check kat rumah normal tapi bila jumpa doktor jadi tinggi. Kenapa Puan Bunga Intan? Adalah disebabkan bila kita rasa gemuruh, rasa risau. Ada orang ada masalah macam tu. So jangan risau. Bacaan sebenar adalah apabila kita berada dalam keadaan tenang. Bacaan sebenar adalah bila kita berada dekat rumah sebenarnya. Kalau nak lagi best, check BP Puan. Lepas tu pula ambil gambar, bawa device yang sama, jumpa doktor, tunjuk gambar. Doktor, saya dah check hari tu guna device ni, dapat bacaan tekanan darah saya normal. Saya mungkin tengok muka doktor tak handsome, mungkin sebabkan itulah jantung saya berdegup kencang. Saya punya tekanan darah makin naik. Right, macam Kak Lin 185. Okey, 185 maksudnya apa tahu? Kalau 185, 100 tu adalah bacaan tekanan darah yang sistolik ni adalah macam agak rendah sikit. Okay, 85 adalah bacaan normal. Sepatutnya ini adalah bacaan yang okey lah. Cumanya mungkin ada sedikit saluran darah yang tersumbat mana-mana kat situ. Boleh faham tak? Bila saluran darah macam tersumbat, bermaksud that's why dia ada macam sedikit keluar yang masuk ke jantung ni macam tinggi sikit. Kan? Waalaikumsalam Puan Kak Long. Betul kalau pagi pergi rumah 120, beli klinik orang akan naik. Kenapa? Sebabkan ada seorang macam tu. Hai Puan Mirani. Selamat malam Puan Nurani Jamilah. Okey, sekalian dah faham ke maksud ni? Okey, dah faham Bermaksud daripada sini, daripada penerangan saya ni, ada 3 punca penyebab kenapa kita mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Okey, 3. Boleh tak komen ready nak tahu dah? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak?
dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kalau betul korang nak tahu dan nak saya terangkan benda Allah ni dengan lebih jelas, terang, terperinci lagi, kau memang bawah. Okay? Saya punya 160 agak rendah Puan Kak Long punya bacaan tekanan darah. Puan Kak Long ni berapakah ketinggian Puan Kak Long Rahimah? Adakah dalam ketinggian 5 kaki macam tu? Ataupun 155 ke bawah macam tu? Atau macam mana? Kadang-kadang ada berpunca daripada kita punya saiz badan tak berapa besar sangat. Okay, kalau macam saiz badan tak berapa besar, so no, macam tak ada tinggi sangat kot. Sekejap. Saya nak letak link Telegram dekat sini. Let's say kalau katakan korang rasa sharing saya macam bagus dan rasa macam nak tahu, bolehlah join Telegram channel kita. Apa khabar Puan Rohana Ismail? Right, so okay, tekanan darah jumpa doktor macam tinggi sikit, gemuruh. Mungkin doktor tu tak handsome atau mungkin doktor tu handsome. Kalau lelaki lah. Okey, ada 3 punca kenapa tekanan darah kita boleh naik. Nombor 1 adalah kita punya apa? Kita punya saluran darah. Kita punya blood vessel. Saya bahasa Melayu, bahasa pemutihan. Blood vessel. Blood vessel. Ataupun kita punya saluran darah. Kalau saluran darah kita sempit, kita mungkin mempunyai tekanan darah yang tinggi sikit, especially yang masuk. Disebabkan itu, bila kita macam punya keadaan saluran darah kita ataupun kolesterol kita tinggi, jantung kita pun terpaksa pump dengan lebih kuat untuk menghantar darah tu ke kaki sebelum dia patah balik ke jantung, menyebabkan kedua-dua bacaan jadi tinggi. Bacaan atas dan bacaan bawah. Boleh faham Boleh faham tak? Kalau boleh faham, boleh tak bagi saya love dan share Facebook Live ni? Itulah sebab yang pertama. Blood vessel kita tak cantik akibat daripada kolesterol. Kedua, kemungkinan besar juga adalah disebabkan kita punya kualiti darah. Okay, kualiti darah. Kenapa? Kadang-kadang ada orang mempunyai darah yang likat. Okay? Berdarah yang likat menyebabkan dia punya pergerakan darah tu macam lambat sikit, menyebabkan jantung kita kena pump lebih kuat supaya darah tu akan pergi dengan lebih jauh daripada jantung, pergi ke kaki dan ke atas balik. Sebabkan darah tu likat. So that's why kadang-kadang doktor akan bagi ubat cairkan darah. Nama ubat tu adalah warfarin. Masalahnya berat badan 100 kilo tapi kadang-kadang pening. Okey, saya faham maksud Kak Long Rahimah. Kalau Puan Kak Long Rahimah nak tahu lebih lanjut, saya explain kenapa Puan Kak Long Rahimah mempunyai masalah macam tu, berat 100 kilo macam tu, tekanan darah rendah. Ada sebab dia kat situ juga. Okey, Puan Rahimah boleh tak confirm dengan saya berapakah, adakah Puan Rahimah pertama ambil ubat, kedua adakah Puan Rahimah ambil sebarang suplemen. Penting untuk saya tahu benda tu supaya saya boleh bantu Puan Rahimah. Dan nombor 3, nombor 3 adalah kita punya jantung sendiri. Saya tulis. Kita punya jantung kita sendiri. Mungkin jantung kita tak berapa kuat untuk pump ataupun macam mana? Jantung kita mungkin akan ada masalah tak? Sama ada kita punya saluran jantung tu macam sempit. Okey? Darah pekat kan? Okey, Puan Ulim Kupang darah pekat. So, ketiga-tiga masalah ni, yang ni better pergi jumpa doktor, check dengan doktor apa yang patut dibuat. Kena buat bypass ke? Tapi insyaAllah, saya yakin inilah chances yang sangat rendah sekali disebabkan benda ni dah melibatkan something yang fizikal. Bukan mungkin daripada kecil kamu ada masalah macam tu ke, daripada lahir ada masalah. Saya nak bercakap tentang dua tajuk ni je sekarang ni. Jadi bila kita tahu kita ni mempunyai masalah mana satu, jadi kita tahu nak buat apa. Okay, let's say kita bercakap tentang blood vessel. Okay, kita punya saluran darah kita sempit. Saluran darah kita tak cukup kualiti. Macam mana saluran darah kita boleh sempit? Nombor 1 adalah disebabkan pemakanan. Disebabkan pemakanan kita tak berapa okey, atau sebabkan kita makan makanan yang berlemak ataupun makan makanan yang tinggi gula, menyebabkan saluran darah kita tu ada pengumpulan lemak yang dipanggil sebagai kolesterol. Cuba cek sekiranya bacaan atas normal, okey. Ni bacaan atas, ni bacaan bawah kan. Atas, kalau bacaan ni normal,
bacaan tak normal, cuba cek adakah mereka yang mempunyai bacaan sebegini adalah orang yang mempunyai kolesterol ke tidak. Mostly ada kolesterol dekat sini. Sebab apa? Sebabkan kita boleh fikir balik, bacaan atas tu maksudnya apa, bacaan bawah tu maksudnya apa. So bila kita tahu bacaan yang keluar daripada darah tu, daripada jantung tu tinggi ataupun normal, yang masuk tu tak normal, saluran darah kita sempit menyebabkan kita kena settlekan dulu saluran darah kita. Okey. Boleh faham? Boleh faham confirm? Boleh faham ke? Kalau boleh faham, boleh tak komen, boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Dan please tolong saya merayu kepada awak semua untuk share Facebook Live ni, sebabkan ini adalah satu topik yang sangat berbahaya. Sebabkan apa tahu? Saya nak share satu story kenapa saya buat Facebook Live ni, dan share kenapa sebenarnya saya kongsikan benda ni, walaupun benda ni adalah benda yang saya sendiri gunakan kepada student saya, Batak Fitness student, sehingga ramai di kalangan mereka berjaya turunkan berat badan, berjaya kawal bacaan tekanan darah mereka sehingga mereka tak perlu lagi dah ambil ubat. Walaupun dah tak ambil ubat pun bacaan tekanan darah ni jadi normal. Okey, tolong share kenapa. Okey? Faham Alhamdulillah. So, itu satu. Kalau katakan macam mana nak settlekan masalah ni? Blood vessel kita macam sempit sampai tekanan darah kita tinggi, ataupun kolesterol kita tinggi dan sebagainya. Nombor satu, memang kita tak boleh lari daripada pemakanan yang sihat. Cuba elakkan makanan-makanan yang bergula. Sebab bila kita ambil makanan yang bergula, tinggi konten sugar dia akan menyebabkan saluran darah kita tu macam luka, rosak. Dan antara defensive mechanism yang badan kita buat apabila nampak saluran darah kita rosak, dia akan hantar sel-sel lemak ke dalam saluran darah kita dan menampal dinding-dinding saluran darah kita yang dah berlubang tu akibat daripada kerosakan. So that's why terkumpullah namanya kolesterol dekat saluran darah. Boleh faham tak? Macam ni, kita ada saluran darah. Masa kita baby, best gila, cantik, tak kotor, bersih. Tengok kat dalam ni boleh nampak apa dekat sini. Kan? Punyalah cantik, bersih dia. Tapi along the way, bila kita semakin berusia, okay? Bila kita makan makanan yang salah dengan kerap, kita punya gaya hidup tak sihat, menyebabkan gula masuk dekat saluran darah kita dan dia tak keluar semula dalam kadar yang sepatutnya. Apabila bacaan gula tinggi, kita punya saluran darah akan mula terkoyak-terkoyak. Okey, terkoyak-terkoyak. Kalau katakan benda ni berlaku, besar kemungkinan darah yang masuk ke dalam sini akan terkeluar sini ya. Okey, terkeluar. Habislah kita punya darah punya tu macam tak okey. Macam merata-rata lah. Sepatutnya darah ada dekat dalam saluran darah. So, bila jadi macam ni lah, itulah kenapa badan kita menghantar dia ada defensive mechanism, dia hantar lemak ke dalam saluran darah dan dia menampal lubang-lubang ni, hasil daripada gula yang telah merosakkan saluran darah kita. Jadi tak adalah darah yang terkeluar kat sini. Tapi bila masalah utama dia tak terkawal, dinding saluran darah kita menebal sampai tahap dia macam lubang dia terlampau kecil sangat nak tengok. Darah masuk sikit, darah keluar pun sikit. So bila jadi macam tu, bukan sikit, masuk dengan tekanan yang sama, okay? Tapi yang keluar ni macam macam paip. Macam kita ambil paip, kita tekan hujung ni, dia akan keluar mancut zas gitu kan. Kenapa? Sebabkan memang macam tu pun kan. So kalau blood vessel kita bermasalah, bermaksud kita kena faham kenapa. Mostly disebabkan kolesterol. Cara pemakanan, elakkan makanan yang bergula. Ambil lemak ataupun ambil makanan yang mengandungi lemak sihat ataupun lemak tidak tepu. Jangan ambil makanan yang bermargarin, jangan ambil makanan yang mempunyai macam bergoreng, yang berminyak. Cuba tukar minyak masak dulu, sebab kita kerap gunakan minyak masak yang tak sihat. Cuba ambil minyak masak yang ada benda Allah ni. Okay? Boleh follow
Ambil minyak masak yang ada nama dia adalah MCT atau MCFA. Cuba try cari, nama dia adalah medium chain fatty acid ataupun medium chain triglyceride. Nama sebutan triglyceride tu maksudnya lemak punya rantaian kimia tu pendek sikit berbanding dengan minyak masak biasa, yang mana ianya tidak akan berlaku proses yang terlampau lama dalam badan kita untuk dicernakan. And so coconut oil antaranya macam minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Dua minyak ni sesuai untuk kita gunakan untuk memasak, terutamanya kepada mereka yang risau dengan bacaan tekanan darah yang menggila. Boleh tak saya nak share satu story sikit? Memandangkan kita ni macam agak sendu, mungkin tak berapa minat sangat nak mendengar, mungkin tak faham kenapa sebenarnya kita buat tajuk ni, kenapa mungkin ada tak faham kenapa kita ambil berat tentang mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi. Boleh tak saya nak share satu story saya? Kalau boleh tak komen, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni. Boleh tak saya nak share satu story? Kenapa saya buat apa saya buat sekarang? Kenapa saya buat Batak Fitness? Kenapa saya gila committed buat Batak Fitness padahal saya boleh buat benda alah lain? Okay? Boleh? Terima kasih. Puan Mini Fazil kata boleh. Boleh tak? Kata Puan Samsul Batu kata boleh. The reason is because of saya faham keperitan perasaan seorang anak apabila melihat bapa dia tiba-tiba meninggal atas disebabkan serangan jantung kerana bacaan tekanan darah tinggi yang melampau. Boleh faham perik weh. Saya sejak beberapa hari, sejak minggu lepas sebenarnya, saya keep on mencari gambar dekat dalam hard disk saya, dekat dalam saya punya phone. Saya jarang ambil selfie sebenarnya. Okay, tapi kalau ada selfie saya akan gunakan untuk saya buat posting dekat dalam Facebook saya. Saya ternampak gambar arwah bapa saya terbaring terbujur kaku dekat katil. Dia ada life support masuk kat hidung, tampal macam-macam dekat badan dia, nak check bacaan jantung dia. Memang dia berada dalam life support dan sedar tak sedar 2 hari lepas tu life support dekat badan dia terpaksa dicabut. Kenapa? Sebabkan dia mempunyai masalah tekanan darah yang terlampau tinggi. Bacaan atas dia 200, bacaan bawah dia 180 lebih. Bermaksud jantung dia sekali zas. Sampai setahap jantung dia pun dah tak boleh nak bekerja lagi. Dia terus stop. Jadi ada life support untuk bagi jantung dia berdegup balik, bagi ada support kepada oksigen dia untuk dia bernafas semula. Tapi arwah dah tak ada. Perik perasaan seorang anak tak dapat nak bawa pergi jalan-jalan dan sebagainya. Masa tu dah lah macam baru lepas macam sedih. Arwah mak saya meninggal 45 hari sebelum tu. Saya tak nak benda apa yang saya rasa ni berlaku kepada anak-anak you all. Seriously, perik, sakit lah. Bukan sakit hati. Macam ralat, nama dia ralat. So that's why saya ramai student Batak Fitness mempunyai masalah tekanan darah tinggi ni, yang saya rasa macam aku tak nak ada orang mengalami masalah ataupun rasa apa yang saya rasa sebelum ni. Walaupun benda ni lah benda yang agak private atau benda ni macam agak confidential. Sebab cara ni memang dah berkesan macam mana kita dah bantu orang yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi jadi normal. So saya share benda ni dulu. Okay. Adakah saya dah dapat perhatian you all semua untuk mengambil bahagian dalam Facebook Live ni dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya bukan setakat kita je tahu, malah ramai orang boleh faham tentang cara kita ni. Boleh kan? Boleh tak bagi saya lebih banyak? Boleh tak komen? Boleh tak bagi ramai sikit viewers kita pada malam ni supaya lebih ramai orang faham, nampak dan dia tidak menjadi silent killer kepada diri sesiapa yang orang kita sayang. Okay? Itu minyak masak. Itu antaranya lah. Nanti saya akan cerita secara overall. Kemudian kalau kualiti darah ni pekat. Kenapa kualiti darah boleh pekat? Kenapa? Nombor satu mungkin akibat daripada pemakanan juga. Pemakanan mengambil macam faktor utama
Kenapa saluran darah kita pekat? Nombor 2, mungkin kita adalah second hand smoker. Mungkin orang keliling kita ni merokok, kita duk menadah hidung, sedapnya bau rokok, dan benda tu masuk ke dalam darah kita dan darah tu kita pun jadi macam likat sikit. So penting sekali untuk kita membersihkan kita punya kemasukan segala benda resources yang masuk ke dalam badan kita. Contohnya macam bernafas ke benda semua. Jadi antara cara dia adalah selain daripada ambil ubat, ambil satu bedalah ni, nama dia adalah omega, alhamdulillah, omega 3. Terbalik. Omega 3 betul ke? Okey. Omega 3. Apakah omega 3 ni? Omega 3 ni adalah sejenis makanan ataupun sejenis substance dalam makanan yang ada pada, contohnya macam ikan. Dia ada tiga benda. Pertama DHA, EPA dan ALA. Ketiga-tiga ni memang bagus untuk jantung, bagus untuk saluran darah kita. Let's say, thank you yang sebab bagi hashtag FYP. Let's say benda ni ada pada fish oil, pada kita punya suplemen fish oil, ataupun ada pada ikan, contohnya macam ikan yang ada lemak. ALA ni pula tak ada pada ikan, dia ada pada biji rain. So that's why kita keluarkan sejenis makanan, okay, makanan nama dia adalah superfood. Dia adalah sejenis makanan yang mengandungi ALA yang tinggi. So that's why kalau kita ambil omega 3 dan kita ambil chia seed pula, superfood yang ada chia seed, yang ada ALA yang tinggi, dia akan menjadikan kita punya saluran darah kita jadi semakin bagus, darah kita jadi semakin berkualiti dan boleh bergerak dengan lebih lancar lagi. Walaupun pam jantung kita tak adalah sekuat mana pun, dia boleh pergi jauh sebabkan dia dah tak likat sangat. Boleh faham kan? Faham sedih perit sebab arwah saya sendiri pun meninggal sebabkan di pangkuan. Ya Allah, sendirian sebab darah tinggi juga kan. So boleh faham tak maksud saya? Itu pula belon ni. Okay, so kita dah tahu dah antara benda yang kita boleh buat mostly adalah suplemen kan, ataupun pengambilan makanan. Yang ini, kali ini saya nak tunjukkan sikit macam mana caranya untuk kita kurangkan pengambilan ubat supaya kita punya bacaan tekanan darah jadi normal walaupun kita kurang dos ubat. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay? Terima kasih kepada Facebook yang dah shoot kepada 21 viewers. Di TikTok 3 orang. 3 orang, wow, ramainya. Akak pun makan fish oil. Macam ni. Okay. Nombor 1 yang kita kena buat, kita kena jaga pemakanan. Okay. Jaga pemakanan maksud dia luas. Macam-macam diet kita boleh amalkan. Okay? Macam-macam jenis diet suku-suku separuh kita boleh amalkan. Eat clean. Persoalan dia, adakah kita mampu bertahan lama dengan amalan diet macam tu? Sekiranya tak, dengar sini baik-baik sebabkan saya ada satu cara. Cara ini adalah cara yang terbukti berkesan, membantu lebih daripada 2,600 student kita berjaya turunkan berat badan dan tingkatkan tahap kesihatan mereka. So, saya bukan nak promote, sekarang ni kita tak buka pun untuk student punya registration. Tapi salah satu apa yang student kita dapat bila join Batak Fitness adalah dia dapat meal plan. Okay, kenapa saya highlightkan tentang meal plan ni nombor 1? Sebab ini adalah punca kenapa kita boleh jadi lebih sihat dengan lebih cepat. Nombor 1, berat badan kita akan mudah turun. Dan yang paling best sekali, kita boleh makan apa sahaja, makan makanan kegemaran kita dan masih lagi boleh nampak kesan penurunan berat badan. Kita buat benda secara gila sikit. Let's say kepada mereka yang berminat nak jadi student kita, sekarang kita tak buka. Let's say kalau dah ambil meal plan, dah follow selama 14 hari, langsung tak nampak apa-apa, bagi tahu kepada saya, Coach Syah
saya dah follow meal plan, saya tak nampak hasil, saya nak duit saya balik. Saya akan pulangkan 100% yuran yang telah dibayar kepada kita. As simple as that. Sebab pun bukan artis saya bagus, tapi saya pun tak nak kacau mereka yang tak dapat nak follow dan sebagainya. So kalau katakan mereka follow, mereka nampak kesan. Kalau mereka tak follow, mereka tak nampak kesan. So that's why kita buat money back guarantee kepada mereka, student kita yang join kita punya program selama 30 hari. Macam sekarang kita tak buka sebab saya tengah fokus benda lain sekarang. Saya tak dapat nak fokus kepada student sekarang. Nombor 1. Nombor 2, salah terbalik. Okay. Nombor 2. Okay. Ready nak tahu? Nombor 2 adalah tukarkan minyak masak tadi. Minyak masak adalah benda yang kita akan makan hari-hari. Minyak masak. Nak makan makanan bergoreng tak ada masalah pun. Tapi tukar minyak masak. Minyak masak, ambil minyak masak yang ada MCT ataupun MCFA. Contoh macam minyak kelapa yang digunakan untuk memasak, bukan yang digunakan untuk melebatkan rambut. Ataupun minyak zaitun yang digunakan untuk masak juga. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, apa khabar? Tersesat di sini pula. Coach, akak kena turun BP ke 140. Arahan doktor pada next appointment, pada doktor target 3 bulan dari 226. Wow, tinggi tu Puan Mirani. Wow. Puan Mirani, kalau Puan Mirani betul-betul nak turunkan bacaan tu, kalau Puan Mirani dah cuba macam-macam tapi tak berhasil, boleh pergi kat link Telegram channel tu. Somewhere dekat dalam Telegram channel tu ada saya punya nombor telefon. Boleh WhatsApp saya dan insya-Allah saya akan bantu. Kalau berminat nak dibantulah. Okey. Tukar minyak masak dulu. Tukar minyak masak kepada minyak masak yang saya cakap tadi, MCT atau MCFA. Buat dua benda ni dulu. Insya-Allah dia akan nampak sedikit kesan. Okey. Dia akan nampak sedikit kesan pada kita punya bacaan tekanan darah. Right. Waalaikumsalam Puan Ifah Jaafar. Okey. Sekarang ni, ini adalah cara macam mana kita punya penurunan bacaan tekanan darah tu akan jadi lebih baik. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang meal plan, boleh join Telegram channel Syah Batat yang ada dekat pin komen tu. Dekat TikTok boleh pergi ke profil saya, follow saya dekat TikTok. Join kita punya Telegram channel yang saya letak dekat link di ruangan bio saya. Join dulu, saya akan educate dalam Telegram channel tu macam mana untuk dapatkan kesihatan yang baik, tahap kesihatan berat badan yang kita inginkan dengan cara jaga pemakanan je. Walaupun kita tak boleh tinggalkan makanan kegemaran kita pun masih lagi boleh turunkan berat badan. Okey. Sekarang ni, siapa kat sini boleh tak komen? Siapa kat sini yang kenal mereka yang sedang mengambil ubat tekanan darah tinggi? Boleh tak komen saya ataupun raise hand? Itu boleh tak komen jap? Lama. Akak dah WhatsApp coach petang tadi, Kak Mira. Oh, Kak Mira. Okey. Alright. So ada tak, boleh tak apa tu komen siapa kat sini yang kenal mereka yang sedang mengambil ubat tekanan darah tinggi? Cik komen sikit. Kenal? Akak mau makan. Okey, kata Puan Mini Fazil. Puan Azlinda makan. Puan Ifah Jaafar. Ramai agak Okey, part ni lah good news untuk you all. Good news tak good news lah, tapi ikut keberanian kita juga. Setiap ubat yang kita ambil, even Panadol, dia adalah bahan kimia. Bahan kimia yang akan mengganggu kita punya badan kita sekiranya kita ambil secara continuous, secara berterusan. Okey? Cari tu babak-babak. Boleh faham kan? Let's say kalau kata kita ambil sebarang ubat, katakanlah ini adalah ubat kuat. ubat apa-apa lah kan? Ubat apa-apa. Bila kita makan makanan ubat tu secara konsisten setiap hari, mungkin sehari ambil 2 ke 3 biji. Walaupun berlainan ubat tapi kesemua mengandungi bahan kimia, pasti akan ada side effect. Cuba tengok ubat tu, belakang tu, apa nama ubat tu dan cuba Google apakah side effect setiap ubat yang kita ambil.
Okay, buat benda tu dulu. Kepada mereka yang sedang mengambil ubat tekanan darah tinggi, cuba tengok setiap apa nama ubat tu, Google apakah side effect. Side effect ubat, katakan paracetamol, itu kalau ubat demam. Okay. Long term punya ubat. Okay. Kemudian daripada ubat tu, katakan kita dah senaraikan ubat A, B, C, D. Katakan dan kita tengok ubat A itu adalah dia mempunyai side effect yang paling kritikal sekali, sampai boleh buatkan kita pening kepala, sampai kita punya degupan jantung kita tak betul tiba-tiba, jadi merasa nak tumbang pula. Kalau itu adalah simptom yang kita sedang alami sekarang ni, jadikan itu adalah ubat yang kita target nak buang dulu. Alright? So, kita buat satu timeline dekat sini. Part ni part best tau. Part ni adalah part yang sangat gila best. Saya pernah share benda ni kepada kita punya student dalam kita punya mentoring program selama 30 hari. Nama dia adalah weekly group coaching. Benda ni adalah benda yang sangat gila mahal, yang saya yakin kalau you all follow, insyaAllah akan nampak kesan. Tolong follow kalau berani. Alright, Amlo define. Okay, cantik. Dah tengok apa nama ubat tu, tengok apa nama side effect. So sekarang kita buat satu timeline. Okay, kita akan tengok kita punya bacaan tekanan darah pada setiap hari. Setiap hari kita akan check. Kita check pada 3 waktu. Let's say pada jam 9 pagi, 3 petang dan 9 malam. Tengok waktu mana yang kita senang nak check. Check pada waktu yang kita senang tu dan jadikan itu adalah hari waktu yang kita akan check BP. Kalau kata pukul 9 pagi kita sibuk nak ke sekolah, ambil pukul 8 pagi. Okay? Kalau katakan pukul 3 petang tak boleh, tengah mesyuarat, katakan. So ambillah pukul 3.30, waktu yang free sikit, bawa tu ke mengatur tempat. Check. Lepas dah ambil meal plan, kita punya susunan jerawat makanan ikut diet yang sesuai dengan kita punya corak pemakanan, kita punya minat. Bila kita dah pilih makanan yang mengikut kepada kita punya rasa kegemaran kita, so benda tu akan kurangkan kita punya rasa stres. Faham tak? Bila kita berdiet, kita makan tak apa-apa. Let's say kita amalkan diet yang menyebabkan kita rasa tertekan. Kita tak boleh nak makan itu, tak boleh nak makan ini, tak boleh cucu ni tak boleh makan. Apa yang berlaku kepada diri kita, kita akan rasa stres. Bila kita stres, tekanan darah kita akan naik balik. Setuju tak? Kan? Bila kita rasa stres, tekanan darah kita akan naik balik. So that's why kita pilih makanan yang kita boleh makan setiap hari tanpa menyebabkan kita rasa tertekan. So lepas dah amalkan tu, kalau katakan ini dah bacaan normal, katakan ini bacaan normal, bacaan kita mungkin sekarang ni berada dekat sini. Let's say kalau katakan kita punya bacaan tinggi, bacaan yang agak tinggi sikit. Bila kita amalkan meal plan contohnya yang Batak Fitness buatkan, bacaan tekanan darah dia akan mula turun sikit. Seawal 7 hari. 7 hari pun saya play safe sebenarnya. Sebabkan biasanya lebih awal 3 hari dah nampak kesan. Tapi dalam 7 hari tu nampak kesan, bacaan tekanan darah dia akan turun sikit dan akan maintain ke normal punya bacaan. Ini adalah dengan ambil ubat. Dan pada hari yang keberapa, let's say lah kita dah yakin, lepas dah 3 hari bacaan tekanan darah kita dah normal, kita stop ambil ubat tekanan darah yang sangat memberi kesan yang kritikal. Apa akan berlaku pada diri kita? Bacaan tekanan darah akan naik sikit. Tapi jangan risau, ini adalah normal. Lama-lama, bacaan tekanan darah kita akan mula turun balik. Dan kita akan kurangkan lagi ambil ubat sampai kita dah tak perlu ambil ubat langsung, sampailah kita punya bacaan tekanan darah jadi normal. Dulu macam ni lah kan. Balik, terus balik. Ini adalah kita punya cycle lah kan. Macam Tuan Salihuddin yang ada dekat dalam kita punya Facebook live ni. Kita pun pernah monitor Tuan Salihuddin punya bacaan, tapi bacaan bukan tekanan darah tinggi lah. So bacaan dia macam yo-yo sikit, tapi dalam tempoh seminggu Alhamdulillah dah nampak kesan. Normally bacaan kencing manis lebih lambat nampak kesan berbanding dengan bacaan tekanan darah tinggi. Kenapa? Sebabkan jantung kita adalah satu
satu enjin yang kita guna pakai. Even keseluruhan tubuh badan kita pun nakkan jantung kita sihat. Cumanya kita tak tahu nak makan apa, kita keep on makan makanan yang akan merosakkan kita punya overall sistem badan kita. So that's why bila kita align, bila kita dah selari dengan kita punya otak, dengan kita punya hati, dan kita punya tindakan kita mengikut kepada apa yang kita nak capai berdasarkan sebagai kita punya kesihatan, insyaAllah jantung punya baca tekanan darah itulah akan nampak dulu. Boleh faham tak so far? Boleh faham tak so far? Kalau boleh faham, boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook ini kepada seberapa banyak tempat yang. Terima kasih kepada 1900 like dekat dalam TikTok. Terima kasih kepada seramai 20 orang yang ada dekat dalam ni. Okay. So, dapat sesuatu tak so far? Ada tak sesiapa kat sini dapat sesuatu dan rasa macam nak tanya lagi soalan ke apa benda semua? Apa yang saya share ni agak kompres, agak compact. Saya nak share benda ni memang agak lama sikit, tapi kalau ada soalan, insyaAllah saya akan jawab soalan korang. Okay. Contohnya kan, atenolol ni kan. Atenolol, kita buka. Apakah side effect ubat atenolol? Atenolol. Okay. Atenolol side effect. Okay. Antara side effect atenolol, dia akan rasa mengantuk. Okay. Akan rasa mengantuk. Lepas tu pula tiba-tiba sakit perut, cerit-berit. Tiba-tiba pula rasa macam nak muntah. Tiba-tiba jari kaki, jari tangan dia rasa macam sejuk semua. Kalau itu yang macam tak berapa nak serius. Okay. Macam Puan Mini Fazil cakap, kalau biasanya doktor akan cakap pada pesakit darah tinggi perlu ambil ubat sampai bila-bila, kan? Kenapa masa tidur bacaan darah lebih rendah berbanding dengan masa jumpa doktor? Jawapan dia sama je. Hai Tuan Hafizul. Okey, saya akan jawab Tuan Hafizul punya soalan dulu, boleh tak Puan Mini? Kenapa? Sebab bila kita tengah tidur, kita tak ada apa yang kita nak takutkan. Kita berada dekat keselesaan bantal dan tilam kita. Dan kita rasa macam kita dah biasa dah untuk tidur, katakanlah dekat katil kita sendiri. Melainkan kalau kita tidur kat hospital lah kan. Tapi bila kita jumpa doktor, dengan kita dah ada kat fikiran kita, oh doktor ni selalu bagi aku bad news. Akan selalu bagi aku, cik kena kurangkan makan ni, cik kena kurangkan berat badan, cik kena turunkan baca tekanan darah, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. So kita dah letakkan image negatif kepada doktor. Dan bila kita jumpa doktor, secara tak langsung jantung kita berdegup kencang, seolah-olah macam kita nampak anjing dekat tepi jalan tu dah bernafas rancak nak kejar kita. Bukan nak kata doktor tu anjing, bukan, jangan salah faham. Doktor tu buat kerja dia. Cumanya kita punya kesihatan tu yang dapat teguran daripada doktor. Dan kita rasa takut dengan benda tu. Sebab itulah ada rasa gemuruh, rasa takut, rasa tak selesa, rasa macam nak keluar daripada klinik tu. Sebab kita tak nak jumpa doktor. Tapi bila kita tak jumpa doktor, bacaan okey je. Ada je. Okey? Itu kes yang satu. Satu lagi, untuk pengetahuan, memang doktor akan nasihatkan kepada pesakit tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan beberapa penyakit-penyakit lain memang kena ambil ubat. Boleh tak saya nak bagi satu satu benda sikit kepada korang yang ada kat sini. Dan saya nak minta you all semua untuk berfikiran terbuka sikit, boleh tak? Kalau boleh, saya akan cerita. Tak boleh, tak apa, saya tak nak cerita. Saya nak kita semua berfikiran terbuka. Saya nak semua kita faham, macam tak perlu percaya pun tak apa. Tapi nak argue boleh, tak ada masalah. Tapi saya just nak minta satu benda, tolong dengar dulu apa yang saya cakap. Dalam Puan Mini kata, okey, Facebook okey. Boleh tak saya nak share satu benda? Benda ni lah satu benda yang saya rasa macam saya sepatutnya cerita. Okey boleh Seorang je boleh kata. Bila kita cakap pasal benda medical, benda-benda yang melibatkan ubat, benda yang melibatkan kesihatan, dia adalah sejenis industri
yang sedang membangun dekat dunia ni. Dan ramai orang yang nak dapatkan profit dekat dalam bidang kesihatan ni, especially dalam bidang kedoktoran. Sebab apa? Sebab orang percaya kepada doktor lebih kepada bomoh. Orang percaya lebih kepada dukun doktor ni. Jadi bila doktor cakap A, dia kena ikut A. Bila doktor suruh beli ubat B, dia akan beli ubat B. Dan dia dah jadi satu bisnes dah. Kalaulah katakan okey pesakit, awak makan ubat ni bila perlu je. So bila perlulah dia makan. Habis tu siapa yang nak habiskan ubat yang ada kat klinik dia tu? Contoh Batak Fitness, kita ada contohnya energy bar. Kita ada energy bar. Kita pun dari segi makanan, snack yang boleh bantu kita rasa boleh bantu kita kawal selera makan sesuai untuk mereka yang susah nak prepare breakfast yang sihat pada waktu pagi. Ramai orang gagal breakfast dengan sihat menyebabkan selera makan dia jadi macam belesaka pada waktu petang. Okey, Batak Fitness juga ada ni, superfood. Dia lah sejenis serbuk minuman yang kita boleh minum dengan air kegemaran kita, yang boleh bantu kita kawal selera makan juga. Dan dia sebabkan ada omega 3 yang tinggi, dia boleh bantu kita meningkatkan kualiti darah. Kalau saya jadi doktor, okey, pesakit darah tinggi, korang kena habiskan ni, dah habis kena beli lagi. Beli. Adakah saya akan untung? Jawapan saya yes, saya untung sebabkan selagi ada pesakit darah tinggi, selagi itu superfood saya akan laku. Selagi mana ada orang yang ada kencing manis contohnya, selagi itulah saya punya energy bar ni akan laku. Tapi sebenarnya kesemua penyakit dalam dunia ni datangnya daripada pemakanan yang salah. Let's say kalau katakan pemakanan kita dah jaga dengan betul, kita tak perlu ubat pun. Ubat ni wujud baru je lagi. Segala jenis penawar yang ada, akar kayu ke, pemakanan yang betul ke, itu dah ada lama dah. Bukan saya nak kata doktor ni tak bagus, tak, doktor dia buat kerja dia. Cuma industri medical dekat dunia ni yang memaksa kita untuk ambil ubat macam-macam. Yang itu yang saya tak berapa selesa. Especially bila ada ubat yang ada side effect yang tinggi, menyebabkan kita dapat penyakit baru pula on top of penyakit sedia ada kita ada. Sebagai contoh, okay? Sebagai contoh, boleh tak saya bagi contoh? Kalau boleh pun tak bagi saya love banyak. Okay? Mungkin ada anak-anak kita yang kerja sebagai doktor apa pun tak kisahlah kan. Mungkin saya minta maaf awal-awal, tapi this is the truth. Dan saya rasa tak fair untuk orang yang ada masalah tekanan darah ke, kencing manis ke, dia punya pilihan untuk sihat hanyalah sekadar makan ubat sahaja. Padahal makanan sebenarlah akan menjadi kita punya penawar. Kita dapat penyakit disebabkan pemilihan makanan yang salah. Setuju tak? Siapa saya setuju? Mungkin ada yang nak kecam saya tak kisah sebenarnya. Apa khabar Kak Zahra? Kak Zahra tengok je. Okay. So, berbalik semula tentang tadi. Okay, berbalik semula. Saya lebih prefer kita pilih makanan yang sihat. Ramai sangat student Batak Fitness yang dah berjaya tingkatkan kesihatan dia, turunkan bacaan tekanan darah dia. Jadikan dia punya ubat itu hanyalah sekadar macam ruangan ataupun jadikan bahan kalau perlu diambil sahaja. Itu yang kita bantu. Let's say kalau katakan ada di kalangan mereka yang tak nampak hasil dalam masa 2 minggu, apa pun tak nampak, yuran tu dikembalikan. Tapi sekarang ni kita tak buka program lagi sebabkan kita tak ada buka lagi. Betul ada yang makan 10 tahun seterus tak ada perubahan. Betul tu Tuan Hafizul. Sekejap, ada tak sesiapa kat sini yang ada masalah tekanan darah tinggi yang saya kenal? Sekejap. Di kalangan studi kita. Yap. Ada Puan Izan Malik, Puan Nur Ain Jamilah, Puan Kak Mira, Puan Rohana Kak Zahara, Puan Ika Redha, Puan Rana Ismail Nur Hayati, Kak Lin, Tuan Salihuddin, Puan Samsuryawati. Puan Samsuryawati. Contohnya kan, Puan Samsuryawati ada dekat dalam Facebook Live ni. Tadi saya sempat bercakap dengan Puan Samsuryawati. Okey, keluar white. Kenapa tu Kak Zahra? Boleh tak share sikit? Okey.
Kan. So macam Puan Samsudiawati, tadi saya dapat bercakap dengan dia masa dalam sesi consultation untuk grup 3K. Alright, dia bagi tahu pada saya dulu sebelum dia follow kita, dia punya bacaan tekanan darah dia macam tinggi sikit, 130 bacaan atas, bawah dia berapa 90 kot, saya lupa berapa. Tapi lepas dah follow dah normal, dah kurang dah. Kenapa? Dia tak ambil ubat pun. Dia tak ambil ubat, dia hanya pilih makanan yang betul. Let's say kalaulah katakan saya mempunyai kesedaran ataupun keyakinan lebih awal untuk mempraktikkan apa yang saya tahu sekarang ini kepada arwah bapa saya, insya-Allah arwah bapa saya mungkin ada dekat sebelah saya sekarang sedang bersama-sama berFacebook live. Mungkin ini bapa saya, tapi malangnya saya tak share sebab saya tak tahu. Mungkin saya tak yakin untuk saya share benda ni kepada dia. That's why saya share benda ni kepada you all sebagai redemption terhadap benda yang saya tak sempat buat dulu kepada parents saya. So that's why saya share benda ni. Saya share benda ni kepada you all semua. Tinggal nak ikut tak nak ikut je. Okay? Alhamdulillah. So that's why pemilihan makanan yang betul itulah yang akan menjadi lebih efektif berbanding dengan dengan ambil ubat. Boleh faham Banyak tahu ubat dekat Malaysia ni. Kan? Banyak ubat dan judi. Ubat macam ubat lah. Tambah-tambah dengan sekarang. Kan? Dengan sekarang dengan vaksin dah. Apalah macam-macam penyakit datang. Macam saya jarang jatuh sakit. Lepas saya ambil vaksin, saya senang dapat selsema. Siapa sih dah pernah yang rasa macam tu? Lepas ambil vaksin, dia cepat jatuh sakit. Dia macam senang je, macam kena hujan sikit dah demam. Kena panas sikit dah batuk-batuk, sesema. Sebab ada tak siapa-siapa kat sini ada masalah macam tu? Lepas ambil vaksin. Kenapa? Kenapa? That's why saya cakap. Kan, benda-benda macam tu dia akan memberi kesan sampingan kepada diri kita kalau kita ambil macam tu kan. So, long story short kepada mereka yang nak kawal tekanan darah kan. Tadi saya ada share nombor 1, apakah 3 punca kenapa kita punya tekanan darah kita tinggi. Kalau bukan sebab makanan, benda apa lagi. Okay. Nombor 2, saya juga ada share tadi tentang macam mana cara untuk kita selesaikan masalah yang berpunca daripada sebab kenapa tekanan darah kita wujud. Okay. Nombor 3, tadi pun saya ada share apakah solution secara short term dan long term untuk kita sihat. Apakah short term tu contohnya macam kita ubah kita punya pengambilan minyak masak daripada minyak masak biasa kepada minyak masak yang ada MCT ataupun MCFA. Apakah MCT? Medium chain triglyceride. Apakah MCFA? Medium chain fatty acid. Minyak masak kelapa, minyak masak zaitun, kita guna yang tu. Jangan guna minyak jagung ke, minyak sayuran ke, tak payah. Gunakan 2 minyak tadi tu sebagai kita punya minyak masak sebabkan kandungan chemical dia lebih senang nak dihadam oleh badan kita. Itulah benda short term yang kita boleh buat. Secara long term saya memang gila galakkan untuk dapatkan meal plan daripada Batak Fitness. Bukan nak promote, tapi Alhamdulillah benda itulah yang telah mengubah ramai. Lebih daripada 500 student Batak Fitness yang dulunya menderita akibat tekanan darah tinggi, terpaksa ambil ubat hari-hari, Alhamdulillah jadi kurang ambil ubat. Menyebabkan dia jadi lebih sihat, lebih bertenaga. Cumanya sekarang ni kita tak buka program untuk 30 hari tu. InsyaAllah kalau berminat boleh join Telegram channel kita. Nanti kalau ada opening saya akan announce kat dalam Telegram channel tersebut. Dan akhir sekali tadi tu saya ada share macam mana caranya untuk kurangkan pengambilan ubat daripada kaedah tracking yang saya tunjukkan tadi dalam graf tadi tu. 4 benda ni saya dah share dalam Facebook Live selama 1 jam. 1 jam, kurang 1 jam. Okey. Dia adalah satu penerangan yang agak padat. Saya tak boleh nak terangkan dengan begitu panjang sebab saya nak tidurkan anak saya. Saya nak main dengan anak saya. So that's why kalau katakan betul-betul berminat nak tahu lebih lanjut, boleh join kita punya Telegram channel kita. InsyaAllah kita akan bantu. Puan sampai boleh tahu
saya cek kolesterol, budak farmasi cakap darah saya cair dan maka buat cair darah ke? Sampai tahap ni pula dah. Puan Kak Mira beritahu, coach kenapa bila darah tinggi doktor bagi buat darah tinggi kolesterol? Sebab apa Kak Mira? Okay, macam tadi saya explain macam Kak Mira tadi, bacaan tekanan darah tu ada dua, sistolik dan diastolik. Doktor mungkin cek apa kita punya bacaan tekanan darah yang atas, berapa bacaan tekanan darah yang bawah. Okay. So, bila bacaan tekanan darah yang atas tu normal, tapi bacaan tekanan darah yang bawah tu tinggi, doktor akan suspek yang kita mungkin mempunyai kolesterol. Faham tak? So, kalau katakan kedua-duanya tinggi, bacaan atas tinggi, bacaan bawah pun tinggi. Okay, bacaan bawah ni macam kita punya tekanan darah yang masuk ke jantung kita. Kalau yang keluar daripada jantung kita dah tinggi, bermaksud jantung kita pump darah yang sangat kuat. Kalau bacaan tekanan darah yang masuk ke jantung pun tinggi, mungkin sebabkan tekanan darah yang kuat tadi tu, dan mungkin juga disebabkan kolesterol. Kolesterol tu dia boleh cek. So, bila dia cek kolesterol tu memang ada, tekanan darah kita bacaan atas pun tinggi, bawah pun tinggi, memang tentulah dia akan bagi kedua-dua jenis ubat tu, sebabkan dia berkait-kait. That's why nama dia penyakit tiga serangkai. Satu lagi tu kencing manis. Kencing manis tu pun akan menyebabkan kita dapat kolesterol juga. So that's why orang yang ada kencing manis, chances dia untuk kaki dia kena potong tu tinggi. Kenapa? Sebabkan saluran darah dia rosak akibat daripada kandungan gula yang tinggi dalam darah dia, menyebabkan saluran darah dia macam berlubang-lubang, dan defensif mekanisme yang badan kita ada, dia akan hantar macam untuk patch, untuk menampal saluran darah yang dah berlubang tu, dan itu adalah kolesterol. Dan bila benda tu bertingkat-tingkat, menyebabkan kita punya kaki kita rasa kebas-kebas, jari kita pun rasa kebas-kebas, menyebabkan bila kita luka dekat kaki, kita punya antibody tak dapat nak hantar ke dalam kita punya, ke kaki kita, disebabkan saluran darah kita dah rosak akibat daripada kolesterol yang tinggi. So that's why mereka yang ada kencing manis, kaki dia kena potong bila luka sikit je. Kan? So that's why penerangan saya rasa memang agak kompres. Okay, minta maaf. Saya memang kalau nak sampaikan segala-galanya bagi you all. Sekiranya tak sempat nak tengok, boleh je tonton semula dalam Facebook Live ni. Tonton balik kalau katakan rasa nak faham lebih lanjut. Okay, so insya-Allah saya akan upload video Facebook Live ni dekat dalam YouTube channel kita. Saya bukan doktor Tuan Hafizul. Saya bukan doktor. Saya adalah seorang fitness coach yang juga saya belajar tentang benda-benda ni semua, yang saya nampak benda ni tak ramai orang share, tak ramai orang dapat kaitkan. So that's why saya nak memudah carakan mereka yang sedang struggle dengan penyakit tekanan darah tinggi, penyakit yang ada kaitan dengan pemakanan yang salah. So that's why saya share supaya kita mudah faham, kita tahu kenapa, kita tahu bagaimana, dan kita tahu macam mana cara nak buat. Coach, kalau ada masalah tekanan darah tinggi, saluran darah sempit, boleh ambil vitamin L-arginine. Okey, boleh je. L-arginine bukan vitamin, tapi boleh kita ambil untuk mengembangkan kita punya saluran darah. Tapi refer dengan doktor dulu. Kalau katakan kita ada masalah jantung, mungkin tidak digalakkan, sebabkan nanti jantung kita akan pump darah zas. Refer doktor lah, refer doktor. Tapi kalau katakan hanya sekadar kolesterol sahaja, mungkin ada hypertension sikit, boleh je ambil L-arginine, tak ada masalah. Hai Puan Emihana. Right, so itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Boleh join Telegram channel kita dekat di pin komen tu. Dekat TikTok ni boleh follow dekat saya, boleh follow saya, dan juga boleh join Telegram channel kita. InsyaAllah saya akan share lagi banyak lagi benda dekat dalam kita punya Telegram channel. So that's why saya doakan semua sihat dan berjaya. Minta maaf kalau katakan ada benda yang saya sampaikan tu macam tak berapa senang didengar, tapi saya share berdasarkan apa yang saya experience sendiri. Betapa pedihnya perasaan seorang anak bila melihat bapa dia terbaring kaku, dan saya tak boleh buat apa-apa. Dan saya rasa sangat menyesal kenapa aku tak buat benda ni dekat bapa aku sendiri. So that's why saya share ni kepada you all semua. Saya tak kisahlah kalau katakan korang nak gunakan ni sebagai korang punya apa, tak nak jadi isteri kita pun tak kisah apa sebenarnya. Mungkin sebabkan dah tahu nak buat macam mana. Right.
bagi saya Ros. Terima kasih. Right, kita jumpa insya-Allah pada hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.